Sahabat-sahabat sekalian, surah ini adalah surah yang diberikan nama, kalau dalam Al-Quran kita dapati namanya adalah surah Al-Mulk, iaitu surah Makkiyah, bermakna surah ini diturunkan sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, dan surah Al-Mulk mengandungi 30 ayat. 30 ayat. Andai kata kita mengambil masa satu hari untuk menghafaz satu ayat, maka insya-Allah menjelang 30 hari kita akan dapat hafaz surah Al-Mulk. Andai kata kita ambil masa satu ayat satu tahun, maka insya-Allah sepatutnya siapa-siapa yang umur tu dah lebih 35 tahun, tolaklah 5 tahun masih kecil-kecil, sepatutnya juga sudah hafaz surah Al-Mulk. Jadi tanya diri kita masing-masing, apa lagi alasan untuk kita tidak hafaz surah Al-Mulk. Ya, mudah-mudahan lepas ni semua hafaz surah Al-Mulk. Surah ini juga diberikan beberapa nama yang lain. Ya, dinamakan juga dengan Al-Waqiyah. Ya, Al-Waqiyah yang bermaksud surah yang menjaga. Diberikan juga dengan nama surah Al-Munjiyah, iaitu surah yang menyelamatkan. Diberikan juga nama, kata Ibnu Abbas menamakan surah ini dengan surah Al-Mujadilah, iaitu yang mendebat. Sebab surah ini mendebat ataupun membela pembacanya di alam kubur. Maknanya kenapa dinamakan surah Al-Mujadilah juga untuk surah Al-Mulk oleh Ibnu Abbas? Kerana surah ini boleh berhujah membela orang yang membacanya dalam kubur. Masya Allah. Siapa nak jadi peguam kita dalam kubur, tuan-puan sekalian? Siapa? Ya, peguam bela mana kita nak bayar? Peguam bela mana kita nak ambil untuk bela kita dalam kubur? Satu demi satu pertanyaan dilontarkan kepada kita. Ya, ditanya tentang harta, daripada mana ambil, ke mana guna. Ya, ditanya tentang umur, apa yang telah kita lakukan dalam umur kita. Ditanya macam mana masa muda, masa tua. Siapa nak bela? Nak bela kita di alam kubur. Masya Allah, rupa-rupanya orang yang mengamalkan, menghayati surah Al-Mulk. Surah ini juga dinamakan sebagai surah Al-Mujadilah, yang bermakna surah yang akan menjadi peguam bela, yang akan berdebat ketika mana seseorang di alam kubur. Dinamakan dengan nama tadi yang saya sebut, surah Al-Munjiyah juga, ya, kerana surah ini ya menyelamatkan daripada seksa kubur, memberi syafaat kepada pembacanya, sebagaimana yang telah dijelaskan juga oleh Ibnu Abbas seperti yang telah Uzah sebutkan tadi. Ya, jadi masya-Allah, surah Al-Mulk ni memang ada signifikannya sahabat-sahabat sekalian, dengan surah yang mengenang nasib kita di alam kubur. Ya, ini bukan semata-mata kita baca, tapi yang lebih besar daripada itu, penghayatan terhadap surah Al-Mulk itu, iaitu yang sebenarnya menjadi hujah kepada kita, yang akan menjaga dan menyelamatkan kita di alam yang kita tidak ada peguam bela. Ya, di alam yang kita menghadapinya secara berseorangan, secara individu. Kita mengharapkan syafaat Al-Quran. Ya, kita mengharapkan pertolongan. Ya, Allah janjikan pertolongan itu boleh datang daripada syafaat Al-Quran. Maka di antaranya adalah dengan mengamalkan, menghayati isi kandungan 30 ayat surah Al-Mulk. Ini ialah Tahfiz Madiatul Hufaz fasa yang kedua yang sekarang dalam pembinaan. InsyaAllah doakan supaya ia berjaya, dan insyaAllah kita harap satu hari nanti sempurnalah kompleks Tahfiz Madiatul Hufaz pada fasa yang kedua ini, yang boleh menampung hampir kurang lebih 400 orang pelajar insyaAllah, lengkap dengan asramanya. Ini adalah suasana pembangunan yang berada pada ground floor, dan sekarang sedang buat persiapan untuk masuk ke tingkat yang kedua.